Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bishari bin Bakri, nombor matrik 2213139994. Pada hari ini saya ingin membentangkan berkenaan dengan salah faham terhadap Islam, iaitu bab 10 dalam kursus pengajian Islam. Baik, untuk pengenalan, salah faham terhadap Islam tersebar dalam kalangan umat Islam sendiri dan bukan Islam hasil daripada pengenalan modernisme oleh penjajah barat ke dunia Islam. Kedua, pengaruh orientalisme dalam bidang akademik dan keintelektualan juga menjadi penyebab terbesar terpesongnya masyarakat daripada gambaran sebenar tentang Islam. Di samping penyebaran propaganda buruk tentang Islam di media massa barat. Okey, untuk perkataan-perkataan tadi tu, di sini saya beritahu maksud dia. Untuk modernisme iaitu pemikiran cara moden. Maksudnya dia kata penjajah barat tu dia datang, dia jajah negara, sebuah negara tu, negara Islam. Dia bukan jajah macam tu saja, dia ada plan dia. Dia ada plan dia, so dia dikira sebagai pemikiran mereka lah, secara moden. Bukan mereka datang situ terus jajah, mereka mesti ada ada plan diorang, ada pemikiran macam tu, pemikiran yang moden, iaitu pemikiran yang bijak lah untuk mengenakan orang Islam pada zaman kini. Yang kedua, orientalisme, iaitu nilai, ciri, gaya, pandangan dan juga tata laku dan sebagainya yang berkaitan dengan atau berasaskan bangsa timur dalam kamus Dewan Edisi keempat. Orientalisme. Yang ketiga, orientalis, pakar dalam bahasa, kebudayaan dan lain-lain tentang bangsa timur. Itu orientalis. Okey, faktor untuk salah faham terhadap Islam ada dua. Yang pertama, faktor dalaman dan juga faktor luaran. Baik, faktor yang pertama iaitu faktor dalaman. Yang pertama, perluasan sempadan wilayah Islam dalam tempoh singkat. Maksudnya perluasan sempadan wilayah Islam, dia tempoh dia terlalu sekejap, terlalu cepat lah maksudnya. Yang kedua adalah perselisihan faham dan perpecahan Islam dan perpecahan umat Islam. Tidak bersatu hati, sebagai contoh, tidak bersatu hati untuk akhirat. Formula asasnya memang sudah jelas, tapi realitinya tidak semua orang rela dan bersedia untuk kembali pada hukum Allah. Itu salah satu ciri orang yang berselisih, yang mempunyai perselisihan faham dan perpecahan. Dan juga perselisihan faham ni dia ada kisahnya sehingga terjadinya perang, iaitu terjadinya dua perang. Yang pertama, perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal, punca utama perangan ini berlaku ialah apabila terjadinya salah faham antara pihak Sayyidina Ali dan pihak Sayyidatina Aisyah Ummahatul Mukminin yang telah dicetuskan oleh golongan munafik. Perang ni dinamakan Perang Unta, adalah kerana ketika peperangan Sayyidatina Aisyah menunggang unta dan beliau hanya berada di atas untanya, tidak menyerang dan tidak memerintahkan serangan. Sebab tu ia dinamakan Perang Jamal, perang yang mulia, yang sempurna. Okey, Perang Siffin berlakunya disebabkan tipu muslihat kaum kafir Yahudi melalui Abdullah bin Salam, pengasas aran Syiah telah menyerang
Dia telah mempergunakan umat Islam untuk baik. Yang ketiga, kewujudan elemen subversif dalam kerajaan Islam. Subversif bertujuan untuk melemahkan atau memusnahkan sesuatu sistem politik, kerajaan, agama dan lain-lain dengan menjalankan aktiviti-aktiviti tertentu secara sulit. Maksudnya dia bertujuan untuk menjatuhkan atau merosakkan kerajaan dan lain-lain dengan cara menghasut. Okey, contohnya apa? Sistem pendidikan sedia ada tidak mempunyai aspek khusus untuk mendedahkan masyarakat dengan sebarang ajaran Islam. Yang keempat, kurang ilmu pengetahuan agama Islam. Dengan kurangnya ilmu pengetahuan dan tiadanya pendedahan terhadap ajaran Islam di peringkat rendah dan tinggi, Islam akhirnya dilihat sebagai sesuatu yang mengugat gaya hidup dan ganas, termasuk mempromosi ketidakadilan, terutamanya apabila ianya melibatkan hak-hak wanita. Itu salah satu punca terjadinya salah faham terhadap Islam. Dan yang terakhir adalah perkembangan ajaran sesat. Seterusnya kita pergi kepada faktor luaran. Faktor luaran yang pertama adalah serangan pemikiran oleh orientalis barat. Contoh-contoh serangannya adalah serangan pemikiran. Antara serangan pemikirannya adalah serangan ke atas fahaman Islam terhadap kitab, Tuhan, Rasul, hal-hal keimanan dan amalan syariat. Serangan pemikiran logik dan materialistik. Maksud materialistik tu dia tidak percaya dari sudut kepercayaan atau ketuhanan. Dan yang ketiga, merencana peperangan antara ahli sunnah dengan fahaman-fahaman lain. Yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Sebagai contoh di Indonesia, negara di mana pengaruh budaya-budaya asing paling cepat masuk disebabkan kemajuan teknologi yang merupakan faktor utama yang menyebabkan cepatnya masuk ke Indonesia. Mereka juga mempunyai hal berpenampilan banyak yang mengikuti cara dan kebiasaan budaya-budaya barat, seperti mewarna rambut, memberi warna pada mata, supaya seperti orang-orang barat. Yang ketiga, remaja di Indonesia sekarang banyak yang melanggar dan tidak mempunyai aturan mengenai kesopanan. Contoh pengaruh budaya barat terhadap kehidupan umat Muslim di sana seperti merayakan Hari Natal. Itu sebagai contoh di mana negara Indonesia kepegangan agama tu mereka tu tidak kuat. Yang ketiga adalah penjajahan barat dan dasar pecah perintah. Okey, penjajahan ya. Contohnya kat negara kita Malaysia, kehendak British kerana mereka telah berjaya mengurangkan kuasa pembesar tempatan selain tidak melibatkan campur tangan daripada pembesar Melayu dalam politik. Penlibatan masyarakat setempat iaitu kaum Melayu di dalam bidang politik adalah terhad kepada jawatan rendah. Itu serangan bukan serangan, dia penjajahan barat yang pernah berlaku kat negara kita. Itu sebagai contoh. Dan yang terakhir, penjajahan dan modernisme barat. Sebagai contoh, pencerahan kemanusiaan berasaskan akal. Yang bersifat angkuh dan mengagungkan akal rasional. Terdapat 3 premis utama yang mendasar pemikiran modernisme. Yang pertama, Tuhan itu tidak wujud atau dirakui kewujudannya, ateisme, atau dipanggil agnotisme. Yang kedua, alam semesta wujud secara semula jadi mengikut hukumnya yang tersendiri, immanentisme.
Yang ketiga, akal rasional dan panca indera mampu memahami fenomena alam tersendiri dengan sendiri dan bukannya bergantung kepada wahyu, humanisme ataupun rasionalisme. Seterusnya kita pergi kepada bentuk salah faham dari segi tradisional. Terdapat 5, iaitu agama Islam yang dimanipulasi, Al-Quran dan hadis yang dimanipulasi, Rasulullah SAW yang dimanipulasi, kedudukan wanita yang dimanipulasi, dan masyarakat dan negara Islam yang dimanipulasi. Okey, salah satu contoh salah satunya adalah agama Islam yang manipulasi. Kita pergi pada agama dulu. Yang pertama, agama sebagai satu dogmatisme dan ideologi. Yang kedua, agama adaptasi daripada agama Kristian. Yang ketiga, agama yang kolot. Maksudnya di sini agama yang difahamkan oleh tradisi sekarang, mereka menganggap agama Islam sebagai satu pemikiran yang bijak dan juga idea yang salah satu yang diadaptasi daripada agama Islam, daripada agama Kristian, yang mengikuti ajaran agama Kristian, itu dari segi tradisi. Dan juga agama yang kolot tu agama yang tidak berapa baik lah, maksudnya dari sudut mereka lah. Yang kedua, Al-Quran dan hadis yang dimanipulasi. Yang pertama, Al-Quran sebagai wahyu dalam keraguan dengan alasan Nabi Muhammad SAW ummi. Yang kedua, Al-Quran tidak dibukukan dalam satu mushaf yang lengkap pada era penurunannya. Yang ketiga, Al-Quran dikatakan mengandungi cerita-cerita dongeng, penglipu lara dan sebagainya. Kedudukan hadis diragui kesahihannya dengan alasan ia tidak dibukukan semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Maksudnya mereka dalam tradisional mereka anggap Al-Quran ni dia sebagai wahyu tapi dia ragu-ragu sebab alasan Nabi Muhammad tu ummi, dia macam ummi sendirilah. Yang kedua, Al-Quran tidak dibukukan. Maksudnya dia nak kata Al-Quran ni tak dibukukan dalam satu mushaf yang lengkap. Waktu diturunkan Al-Quran, Allah turunkan ayat Al-Quran, mereka kata tidak dibukukan dengan lengkap. Mereka ingat Al-Quran tu turun memang dah dibukukan, memang turun macam tu je. Itu anggapan mereka dalam tradisi. Yang ketiga, Al-Quran dikatakan mengandungi cerita-cerita dongeng, penglipu lara dan sebagainya. Maknanya mereka menganggap Al-Quran tu ada cerita-cerita yang mengarut, tidak yang di luar jangkaan manusia, yang direka-reka saja. Yang terakhir, hadis. Kedudukan hadis diragui kesahihannya. Maknanya mereka anggap hadis ni tak sahih lah, sebab dia orang ragu-ragu, dia orang tak yakin sebab dia tidak dibukukan juga macam Al-Quran semasa Nabi Muhammad hidup. Itu salah satunya. Baik, yang ketiga, Rasulullah SAW yang dimanipulasi, dituduh sebagai penggemar poligami, digelar sebagai gila seks. Yang terakhir, yang keempat, kedudukan wanita yang dimanipulasi. Wanita sebagai hamba seks dengan alasan kerana wanita Islam dipaksa menutup aurat dan tidak boleh bergaul bebas, serta hanya untuk memenuhi tuntutan nafsu suami atau tuannya semata-mata. Wanita didera dan dianiaya. Maksudnya mereka nak kata wanita ni hamba seks, hamba untuk ni lah, dengan alasan kerana wanita Islam dipaksa menutup aurat. Maknanya mereka kata wanita ni dalam Islam, wanita ni dia dipaksa untuk menutup aurat serta tidak boleh bergaul bebas.
Maksudnya dia orang nak kata agama macam kita ni memaksa. Padahal nak tutup aurat tu memanglah kewajipan. Tetapi dia tengok pada keinsafan dia, ataupun apa orang kata tu, dia dapat diturunkan hidayat. Kita doakan ya. Serta hanya untuk memenuhi tuntutan nafsu suami atau tuannya semata-mata. Wanita didera dan dianiaya. Seterusnya, masyarakat dan negara Islam yang dimanipulasi. Masyarakat Islam digambarkan sebagai berbarisan atau ganas dan dianggap tidak bertamadun kerana bangsa Arab merupakan bangsa nomad dan permukaan bumi yang kering kontang. Masyarakat Arab atau Islam dikatakan suka kepada peperangan. Okey. Maksudnya apa? Dia orang nak kata agama macam kita ni, masyarakat Islam kita ni digambarkan dia macam satu kelompok yang apa? Yang ganas, yang ganas dan dianggap tak bertamadun disebabkan masa Arab. Sebab dulu Islam kan daripada apa? Islam kan di negara Arab kan. Yang kedua pula, masyarakat Arab atau Islam dikatakan suka kepada peperangan. Itu anggapan mereka lah. Sebab mereka ingat kita berperang saja. Padahal masyarakat Islam dulu berperang dengan sebab, bukan tanpa sebab. Seterusnya, bentuk salah faham dari sudut semasa. Kita ada 3, iaitu fundamentalisme, ekstremisme dan juga terorisme. Kita tengok pada bentuk pandangan atau tanggapan serta persepsi umum. Mengikut pendapat ni lah, pandangan siapa dah? Kita baca dulu lah. Islam sebagai penyebab pertembungan peradaban abad ke-21 atau alam baru. Aspek kerohanian dalam Islam tidak relevan untuk mengejar kemajuan. Penghayatan tamadun Islam tertumpu pada konteks nostalgia, keterbatasan kuasa atau utility rujukan dan sumber Islam. Kita tengok pada istilah fundamentalisme. Menurut Menurut Kamus Dewan edisi keempat, istilah fundamentalisme bermaksud keakuran yang kuat terhadap sesuatu ajaran. Maksudnya dia dari segi tuntutan agama atau tuntutan beragama. Keakuran yang kuat, maknanya dia apa? Kuat terhadap sesuatu ajaran. Maknanya dia akur. Dia betul-betul akur suatu ajaran. Dia apa? Dia tahu, dia lebih ambil tahu. Macam tu lah. Yang kedua, menggambarkan bahawa agama Islam satu agama yang taksub dan tidak sesuai dengan era moden semasa kerana tidak ada unsur toleransi pada fundamentalisme. Yang kedua, ekstremisme. Istilah ekstremisme merujuk sebagai fahaman, sikap atau perlakuan yang melampaui batas. Istilah melampaui di sini membawa maksud melebihi had dan ketentuan yang sewajarnya, melanggari tata tertib atau berlebihan. Menggambarkan bahawa wujud golongan ekstremis atau melampau seperti golongan Wahabi dan golongan Syiah yang mengancam kesejahteraan dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, terorisme. Istilah terorisme disinonimkan dengan penggunaan kekerasan dalam memastikan segala matlamat yang dikehendaki tercapai. Ia termasuklah melalui aktiviti penculikan, rampasan, pembunuhan dan peperangan.
Semuanya dikategorikan sebagai ganas dan melampaui batas, menggambarkan bahawa wujud elemen ganas dalam Islam yang bersifat individu atau berkumpulan dan menggunakan kekuatan senjata seperti bom untuk membunuh mangsa serta turut dikaitkan dengan perangan antara Islam dan Barat. Okay, terorisme ni dia macam apa? Okay, terorisme ni dia macam rujuk kepada masyarakat dan negara Islam tadilah yang dimanipulasi tu. Maka nak kata kita ni suka berperang pada ketika dahulu, dan kita ni sangat ganas sehingga kita membuat satu ledakan, iaitu bom, sehingga untuk membunuh mangsa. Padahal itu bukan cara kita untuk berperang. Kita berperang demi kedamaian. Baik, seterusnya langkah mengatasi salah faham terhadap Islam terbagi kepada dua, iaitu individu dan masyarakat negara. Yang pertama, individu, kita mestilah meningkatkan jati diri. Sebagai contoh, kita mestilah selalu pergi ke masjid, dengar ceramah, mengenai bicara ilmiah ke, ceramah mengenai motivasi Islam dan juga sejarah-sejarah Nabi. Kita kena belajar lebih mendalami. Yang kedua, mempunyai aura karisma dan kewibawaan. Kita kena ada aura yang baiklah, kewibawaan yang boleh membawa kita kepada ajaran yang sebenar, ajaran Islam yang betul, supaya kita tidak terpesong. Yang ketiga, meningkatkan diri dengan ilmu semasa. Itu macam tadilah, kita kena mendalami ilmu tu dengan ilmu yang pada zaman kini lah. Dan juga kita kena selitkan juga ajaran Islam dan diri kita. Kita kena pupuk diri kita. Yang keempat, menguasai kepakaran sains, teknologi dan ICT. Ini juga kita kena kuasai supaya orang di luar sana tidak menganggap kita sebagai Islam tidak tahu ini sebagai mengenai sains, teknologi dan sebagainya, tentang zaman moden ni. So kita kena belajar juga, sebab itu adalah ilmu kita kena belajar, kita kena dalami lagi dalam semasa ni. Yang terakhir, menghayati isi kandungan Al-Quran dan Hadis. Maksudnya kita kena lebih mendalami, belajar lagi tentang ilmu Quran dan Hadis, seperti kita bersanad dengan tokoh-tokoh ulama. Dengan tak kisah tokoh ulama kita kena kuasai Al-Quran. Kita kena belajar tafsirannya, sejarahnya, qiraatnya, hadisnya. Okey, seterusnya kita pergi pada masyarakat dan negara. Meningkatkan keupayaan ekonomi. Sebagai contoh, kita mestilah membantu negara kita untuk meningkatkan ekonomi, supaya mereka tidak menganggap kita agama Islam ni tidak mampu untuk tingkatkan ekonomi dalam sebuah negara. Yang kedua, memperkukuh kemajuan sains, teknologi dan ICT. Ini lebih ditekankan oleh masyarakat kerana ia merangkumi semua di seluruh negara, kerana kemajuan sains dan teknologi itu penting lagi-lagi di masa kini, di zaman semasa ni. Yang ketiga, membentuk masyarakat dinamik
dan proaktif. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antara negara Islam. Yang keempat, yang terakhir, menganjurkan dialog peradaban yang berkesan antara pelbagai bangsa dan negara. Maksudnya kita kena ada translator yang pakar dengan antara negara bukan Islam dan juga negara Islam. Itu bagi bangsa jugalah. Baik, untuk kesimpulannya kita dapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya salah faham tentang Islam. Terdapat dua bentuk gambar yang salah tentang Islam, iaitu bentuk tradisional dan semasa. Itu memang sedang berlaku sekarang. Oleh itu, Barat berhadapan dengan pengaruh Islam yang semakin meluas hingga ke benua Eropah seperti Pandara Osmaniyah terdahulu. Itu zaman Osmaniyah lah dulu. Umat Islam mestilah berganding bahu dalam usaha menangani permasalahan ini daripada berterusan supaya Islam tidak pernah dipelekehkan dan ditindas oleh masyarakat lain. Sekian saja daripada saya, Muhammad Bishari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.